Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, ucapan khas ni ditujukan untuk anak-anak SPM. Okey, pelajar-pelajar tingkatan 5 yang akan memiliki SPM pada 22 bulan. Okey, 22 bulan 2021. Untuk kertas 1 bahasa Melayu 1103/1. Okey, itu dia punya kod. Jangan lupa nanti kod dia 1103/1 yang awak akan diduduki pada pukul 8 pagi hingga 10.15 pagi. Saya nasihatkan awak untuk menjawab bahagian B dahulu. Soalan bahagian B yang 5 pilihan itu, jawab soalan itu dulu sebab karangan itu adalah 100 markah daripada satu soalan. Okey, 100 markah daripada satu soalan, tulis lebih daripada 350 patah perkataan. Jangan kurang, mesti lebih. Bermakna semua teknik tu awak dah tahu dah. Selalu saya tekankan tulis apa yang ditanya, urusan masa menijak, bertenang ketika jawab kertas soalan kertas 1. Bertenang tu lebih penting sebenarnya, daripada awak menggelabah. Okey, awak planning. Sebenarnya masa tu akan berlalu tanpa awak sedar. Habis kertas 1, habis kertas 2. Semoga awak semua berjaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera saya ucapkan. Di sini saya ingin berkongsi sedikit tip yang boleh diguna pakai oleh calon-calon ketika menjawab kertas 2 nanti. Baiklah, yang pertama, pastikan nombor soalan ditulis dan jawapan bagi setiap soalan perlu ditulis pada muka surat yang berbeza. Hal ini bagi memudahkan pemeriksa untuk memeriksa kertas anda nanti. Tip yang kedua, pastikan soalan rumusan mengandungi 4 perenggan, iaitu perenggan pertama, perenggan pendahuluan, perenggan kedua, perenggan isi tersurat, seterusnya isi tersirat dan yang terakhir perenggan kesimpulan. Cari 6 isi tersurat dan juga 2 isi tersirat. Okey, jangan kurang daripada itu. Seterusnya, bagi isi tersurat yang terdapat dalam petikan, anda perlulah menulis isi tersurat yang lengkap, iaitu lengkap dengan subjek dan predikat bagi mengelakkan anda kehilangan markah. Okey, seterusnya, bagi soalan Komsas, anda boleh menggunakan teknik ingat 1, jawab 5, iaitu contohnya ingat gigih, kita boleh jawab seorang yang gigih menentang penjajah. Kita boleh buat yang kedua, latar masyarakat, masyarakat yang gigih menentang penjajah. Yang ketiga, kita boleh jawab nilai kegigihan. Yang keempat, kita jawab persoalan, persoalan kegigihan menentang penjajah. Dan yang terakhir, kita boleh jawab soalan pengajaran, kita hendaklah gigih menentang penjajah. Jadi, ingat 1, boleh jawab 5. Dan yang terakhir, bagi soalan kertas bahasa Melayu, pastikan jawapan ditulis mesti jawapan yang lengkap bagi mengelakkan anda kehilangan markah. Baiklah, itu saja yang ingin saya sampaikan. Saya harap anda dapat mencipta sejarah buat diri sendiri, sekolah dan juga keluarga. Satu pesanan ringkas daripada cikgu. Semasa membina ayat, pastikan ayat anda terdiri daripada subjek dan predikat. Ini merangkumi rumusan, pemahaman, novel, penulisan bahagian A dan juga bahagian B. InsyaAllah BMA.
Assalamualaikum, I am Puan Fiza and I represent the English panel. Today we would like to give you some last minute tips for the SPM English paper. In paper 1, which has 2 sections, section A, make sure you read the question carefully, highlight the requirements, know all your formats and use all the points given in the question. In section B, you will be assessed for your creative writing ability. Read all the questions carefully before you pick your question, and always remember to plan before you write. Aside from planning, remember to write in paragraphs. Include an introduction and a conclusion. Remember, when you are done with your essay, check your grammar, spelling, and punctuation. For paper 2, there are 4 sections. Section A, Section B, Section C, and Section D. In Section A, there are 15 questions, 8 short texts, and 7 for closed passage. Read the answers carefully because they are very, very similar. In Section B, Information Transfer, read the text given and then do the task that is given to you. Fill in the table or form. Remember to use correct grammar, spelling, and punctuation. In Section C, for the reading part, you can take the answer from the text. The last few questions are HOTS questions, so remember to give your own opinion using your own words. For the summary, you need to find at least 10 points. Remember to write the number of words at the bottom. After writing your summary, check your grammar, especially your pronouns. Do not add any of your own points. In literature, only one poem will be tested. The first 2 questions will be taken from the poem, and the final question is a HOTS question. For your novel, remember to write like any other essay. Include an introduction and a conclusion. Remember to give examples from the text. If you have any questions, the English panel will be delighted to help you. So, we are all rooting for you and praying for you. Good luck, everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and a very good morning. As the head of English panel, I would like to take this opportunity wishing you ocean of good luck for the upcoming exam. As long as you do your best, you have nothing to worry about. Good luck. Hi, good morning. I wish everybody, all the SPM candidates 2020, best of luck in your SPM. Hello SPM candidates of SMK Taman Melawati, batch 2020. I would like to wish all of you good luck and all the best for next week. Indeed, you are special. To all SPM 2020 candidates, all the best. We are all praying for you. You have come this far, so know that you will get through this. Assalamualaikum and hi, wishing you all the best for your exam. Goodbye. Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Cikgu Aziza binti Rademan, Ketua Panitia Matematik, mewakili semua guru-guru tingkatan 5 subjek Matematik 2020, mengucapkan selamat maju jaya, selamat menjawab peperiksaan SPM dengan tenang.
Baik, sebelum itu, inilah masanya saya dapat memberikan tips-tips secara ringkas dan cepat. Okey, ingat ya, matematik peperiksaannya pada 1 high bulan 3. So, ingat matematik kita ada 2 paper, iaitu paper pertama ialah objektif. Masanya ialah 1 jam 15 minit. Jadi, saya mengharapkanlah untuk awak betul semua soalan nombor 1 hingga nombor 10. Baik, bagi mereka yang langsung tak tahu nak jawab, tolong pilih satu saja huruf untuk awak tanda di borang OMR daripada nombor 1 hingga nombor 40 dengan huruf yang sama. Okey, tolong saya kata pilih satu huruf saja dan jangan awak campur adukkan 10A, 10B, 10C, 10D. Jangan buat begitu. Awak pilih satu saja. Kalau A lah. Kalau B lah. Kalau C lah. Kalau D lah. Untuk kertas 2, kita ada 15 soalan daripada 16. Jadi, saya nak kamu semua menjawab bahagian B dahulu. Iaitu 4 soalan mewakili 48 markah. Dan daripada 4 soalan ni, tolong jawab dahulu soalan graf fungsi dan statistik dahulu. Baru diikuti dengan penjelmaan dan juga pelan dan donghakan. Baik, kalau dalam masa 1 jam awak tak boleh settlekan 4 soalan ini, terus pindah kepada bahagian A. Di mana bahagian A ada 11 soalan. Dan peruntukan masa untuk satu soalan adalah 6 minit. Okey? Jika awak tak boleh nak buat satu soalan tu, jangan tunggu lama. Pas. Buat soalan yang mana awak boleh jawab. Ingat ya, 11 soalan hanya 52 markah. Buat soalan yang mana awak boleh jawab. Dan cara bagaimana kita nak jawab, okey? Tolong baca soalan dan arahan dengan teliti. Underline ataupun highlight maklumat yang telah diberi. Kemudian, tulis jalan kerja di mana-mana. Bukan sahaja di ruang jawapan. Carilah dekat ruang kosong kat mana-mana pun. Tulis saja. Pemeriksa akan cari juga untuk mendapatkan markah. Perkara yang pertama, untuk masuk peperiksaan ni, ingat, kalkulator. Kalkulator mesti bawa. Compasses atau jangka lukis kena bawa. Alat tulis, pen, pensel, pemadam, pembaris, tolong sediakan sehari sebelum awak nak masuk ke bilik peperiksaan. Ingat ya, itu semua barang-barang wajib awak bawa semasa peperiksaan, termasuklah slip dan juga IC. Ingat, di waktu yang genting ini ada beberapa perkara yang perlu kita kena buat. Pertama, kena berdoa sebanyak yang mungkin. Kalau yang Muslim, solat jangan lupa. Okay? Solat dan berdoa. Kemudian yang ketiga, mohon restu kepada kedua ibu bapa, kepada guru-guru. Sebab mereka inilah yang memberi ilmu, yang melahirkan kamu. Jadi, mohon restu, mohon maaf. Kalau nak pergi peperiksaan, salam dulu dengan ibu bapa, cium tangan mereka. Okay, ya? Dan yang akhir sekali ialah kita kena bertawakal. Sebab kita dah berusaha, Allah saja yang tentukan, hanya kita berserah saja. Usaha kita, sebanyak usaha kita, sebanyak itulah kejayaan kita. Kalau usaha kita kecil, kejayaan kita kecil. Kalau usaha kita banyak, insya-Allah kejayaan kita cemerlang. Baik, akhir kata dari saya, tenanglah, jagalah kesihatan. Okey, untuk peperiksaan SPM ini. Dan kami guru-guru di SMK Taman Melawati, khususnya guru-guru matematik, sentiasa mendoakan kejayaan adalah milik kalian. Baik, kita telah berusaha. Akhir sekali, good luck for your SPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. InsyaAllah ya, ustazah mewakili semua ustaz dan ustazah
yang berada di bawah Panitia Pendidikan Islam. SMK Taman Melawati ingin memberi sedikit pedoman kejayaan ataupun tips kecemerlangan untuk semua calon yang bakal menduduki peperiksaan SPM untuk 2020 kali ini. Sebenarnya mungkin bila kita sebut paper pendidikan Islam, ada yang rasa ya Allah mustahil lah nak dapat A. Ya, memang sukar untuk dapat A, tetapi tidak mustahil. Ya, kita letak target yang tinggi A+, insya-Allah. Tidak mustahil. Yang paling penting sekarang ini keyakinan bahawa kita kali ini akan buat yang terbaik. Bila kita berada di luar dewan, saat kita nak masuk dewan tu, pastikan anak-anak, hari kita nak melangkah kaki, hari pertama lagi, langkahlah dengan kaki kanan. Baca, iaitu satu petua untuk semua orang boleh lakukan. Sangat mudah. Apa dia? Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah, ayunkan kaki dengan penuh keyakinan. Hari kita periksa pendidikan Islam itu, pegang kertas pendidikan Islam itu, buang jauh-jauh gangguan-gangguan emosi. Ya Allah, saya kejap lagi tak faham ayat Quran, takut tak faham makna, nanti naik tajwid tak boleh nak jawab. Buang gangguan-gangguan emosi. Tak mampu, takut, rasa serba salah. Buang gangguan-gangguan tersebut. Letakkan keyakinan yang tinggi. InsyaAllah kali ini kita akan buat yang terbaik. Kita tahu pendidikan Islam ada paper 1 dan juga paper 2. Paper 1 soalan objektif, 1 hingga 20 itu baca betul-betul. Jangan jawab silap. Sebab kalau kita jawab silap, memang akan semuanya silap lah. Sebab objektif kan. Paper 1 baca betul-betul soalan objektif, dan kita pun tahu bagi semua pelajar Muslim ni, antara kejayaan dalam peperiksaan bila kita pegang sahaja paper tu, fokus. To be great, concentrate. Concentrate, baca betul-betul kehendak soalan. Apa yang dia nak? Apa jawapan yang paling tepat? Baca bismillah, pilih yang terbaik. Itu untuk paper 1, soalan objektif 1 hingga 20. Begitu juga soalan yang seterusnya, soalan struktur, baca betul-betul isi tempat kosong tu jawapan yang paling tepat. Ustazah tak nak cerita dah tips teknik menjawab soalan sebab dah bincang banyak dah dalam perkampungan ilmu kan. Cuma Ustazah nak kita pada hari tu fokus betul-betul kehendak soalan. Dan soalan bahagian B baca betul-betul. Soalan 1, soalan B tu kita kena jawab soalan 1 dengan 2 wajib. Soalan 3 dan 4 itu pilih yang paling kita rasa confident nak jawab. Begitu juga dengan paper 2. Wajib jawab kelima-lima soalan, jawab semua. Ikut formula-formula yang telah cikgu pesan kepada kita. Ustaz-ustazah pesan setiap kali kelas. InsyaAllah sebenarnya kita boleh jawab, kita boleh buat yang terbaik. Yang paling kita nak sekarang ni bersihkan hati. Ustazah pesan ni sebagai seorang ibu, sebagai seorang guru, kita kena buang benda-benda yang menghalang hati kita daripada mendapat petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Yang paling penting, bersihkan diri kita daripada segala dosa. Dosa kita dengan Allah. Tiap-tiap hari istighfar, banyak beristighfar. Mulai hari ini istighfar, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Beristighfar tak berhenti-berhenti. Sebab itu adalah pembuka jalan. Di samping itu, kesalahan dosa kita kepada orang yang pada saat ini paling susah hati. Siapa ibu bapa kita? Lihatlah wajah mereka, tataplah wajah mereka. Anak-anak tahu,
sesuatu yang paling berharga bagi ibu bapa ini apabila dia mendapat kejayaan yang cemerlang yang diberikan oleh anak-anak kepadanya. Jadi insya-Allah kita gembirakan ibu bapa kita. Inilah saat-saat perjuangan kita yang kita kena buat yang terbaik supaya ibu bapa kita gembira insya-Allah. Jadi minta maaf, hulurkan kemaafan kepada ibu bapa kita, insya-Allah pasti ibu bapa kita akan sentiasa memaafkan kita. Begitu juga dengan guru-guru yang tak pernah kering gusi, yang tak pernah usah rasa berkira masa dan tenaga mencurahkan ilmu untuk anak-anak yang kami sayangi. InsyaAllah Ustazah sentiasa mendoakan kejayaan untuk anak-anak semua. Buatlah yang terbaik, insyaAllah bagi suatu kejutan untuk pendidikan Islam pada tahun ini. Itu sahaja dari Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hai semua, saya Cikgu Saiza mewakili Panitia Sains untuk menyampaikan tips skor Sains SPM pada kali ini. Sebagai persediaan menghadapi peperiksaan Sains SPM pada hari Selasa 2 Mac 2021, pastikan anda telah bersedia dengan alat jentera serta pengetahuan yang cukup. Anda digalakkan mengulang kaji soalan-soalan percubaan negeri yang telah dibincangkan bersama cikgu anda. Jangan lupa menguasai sepenuhnya tips sains itu mudah supaya ia dapat membantu anda dalam menjawab soalan sains. Sebelum masuk ke Dewan Peperiksaan, pastikan anda mempunyai alat tulis yang cukup seperti pen, pensel 2B, pembaris, pemadam dan juga kalkulator. Untuk kertas 1, terdiri daripada 50 soalan objektif dan anda perlu menjawab dalam masa 1 jam 15 minit. Pastikan anda membaca keseluruhan soalan sehingga habis. Highlight atau gariskan keywords yang penting yang dapat membantu anda untuk menjawab soalan tersebut. Pilih jawapan yang betul. Pastikan anda pindahkan jawapan kepada borang OMR yang disediakan. Hitamkan bulatan dengan pensel 2B dan jangan sama sekali tanda lebih daripada satu jawapan. Dan akhir sekali, semak semula 50 jawapan yang telah ditanda. Untuk kertas 2, soalan ini merangkumi soalan struktur dan esei dan anda perlu menjawab dalam masa 2 jam 30 minit. Anda telah sedia maklum sebelum ini. Untuk bahagian A akan menguji anda kemahiran proses sains seperti pemboleh ubah, hipotesis, inference dan DSO, manakala soalan bahagian B menguji pengetahuan konsep kamu. Untuk soalan bahagian C, soalan 10 adalah wajib dijawab dan anda perlu menjawab salah satu soalan daripada soalan nombor 11 dan 12. Justru setelah peperiksaan bermula, pastikan baca soalan sehingga habis, tulis jawapan anda dengan jelas dan kemas, pastikan gunakan bolpen dan pensel hanya digunakan untuk melukis graf dan gambar rajah sahaja. Jawab dalam ruangan yang disediakan dalam kertas soalan. Jika ruangan tidak mencukupi, anda boleh meminta helaian tambahan daripada pengawas peperiksaan. Jika anda ingin menggantikan jawapan baru, gariskan jawapan yang salah dan tulis jawapan yang baru di atasnya. Semak semula jawapan yang ditulis dan akhir sekali pastikan anda telah menjawab kesemua bahagian A dan B, soalan nombor 10 dan soalan nombor 11 atau 12. Sekiranya anda lebih masa, tak salah kalau anda jawab kesemua soalan dalam kertas 2. Alhamdulillah, selesai tugas kami. Kami doakan usaha kita semua diberkatinya dan membantu anda untuk menjawab soalan sains SPM kali ini. Semoga berjaya semua. Caya! Salam berjumpa lagi. Terima kasih.